Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 7 Disember 2020. Saya Karzari Afindi. Dan saya Zaliza Awang dan ini paparan utama untuk hari ini. Baik, perjanjian penyelesaian komersial yang ditandatangani Kerajaan Sarawak dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Sarawak bakal merancakkan lagi pembangunan industri petroleum di negara ini, terutama di Sarawak. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia akan membuka lembaran baru serta peluang perniagaan dan pembangunan industri yang berkaitan di negeri ini. Dalam kenyataannya, beliau berkata anak syarikat Kerajaan Negeri Sarawak, Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan memainkan peranan yang lebih besar dalam industri minyak dan gas melalui kerjasama dengan Petronas. Antara lain, peluang turut dibuka kepada pemain industri perkhidmatan minyak dan gas di Sarawak untuk menceburi lebih banyak bidang perniagaan berkaitan industri tersebut. Malah, persetujuan kedua-dua pihak dalam memeterai perjanjian komersial tersebut melambangkan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan perkara ini secara bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak tanpa melibatkan tindakan undang-undang. Dalam badai itu, Kerajaan Sarawak dan Petronas bersetuju untuk menubuhkan kerangka kerja perundingan bagi memudahkan pemantauan pelaksanaan terma-terma perjanjian penyelesaian komersial. Di Malang Ketua Menteri Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan berkata ia bagi memastikan kepentingan negeri Sarawak dapat perhatian penuh oleh Petronas semasa proses membuat keputusan terutama berkaitan pengurusan operasi petroleum luar pesisir. Jelas beliau, walaupun Petroleum Sarawak Berhad Petros diberi kuasa untuk mengurus dan menjalankan operasi petroleum tempatan, Petronas akan menyediakan akses kepada Petros. Ia adalah akses kepada data yang diperoleh daripada usaha-usaha pembangunan petroleum syarikat minyak dan gas semasa di negeri ini. Tambah Awang Tengah, Kerajaan Sarawak akan terus bekerjasama dengan Petronas bagi mewujudkan persekitaran yang stabil dan mesra perlaburan yang kondusif untuk pembangunan dan pertumbuhan industri minyak dan gas yang mampan di negeri ini. Masih lagi dengan perkembangan Petronas. Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, perjanjian itu melambangkan komitmen Petronas untuk menyokong Kerajaan Sarawak untuk menjadi pemain aktif dalam industri minyak dan gas menerusi Petros. Ia termasuk pembangunan pelan induk Sarawak Gas selain menggalak lebih banyak penyertaan vendor dari negeri ini. Menerusi langkah itu, katanya, beliau berharap pemberian lesen dapat dipercepatkan dan pemprosesan hal berkaitan di bawah bidang kuasa dipermudahkan bagi memastikan industri minyak dan gas terus berkembang. Dalam pada itu, katanya, Petronas telah mengagihkan nilai kontrak sebanyak 11.64 bilion ringgit sejak 2014. Jelasnya, kontrak diberikan kepada syarikat-syarikat di negeri ini yang terlibat dalam sektor tenaga. Bagi pengurusi bersama Jawatankuasa Rundingan antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas Datuk Sri Fadilah Yusof, hasil rundingan ini merupakan semangat pemufakatan, persefahaman dan kerjasama yang baik. Bermakna, katanya, upacara bersejarah itu disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dengan termeterainya perjanjian ini, Fadilah turut berharap semua pihak berkepentingan akan mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030. Bertemu kembali. Ini pula perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sarawak mencatatkan 2 kes positif COVID-19 masing-masing dikesan di Kuching dan Serian.
Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,070 kes. Kes 1069 merupakan warga negara Indonesia dan isteri kepada kes 1066 yang disaring kerana mempunyai kontak rapat kepada kes 1066. Maklumat awal mendapati kes juga pernah balik ke Kalimantan, Indonesia dan masuk semula pada awal Oktober 2020 bersama-sama kes ke-1066. Manakala kes 1070 ini adalah seorang lelaki warga negara tempatan yang telah pulang dari negara Gabon, Afrika Tengah pada 2 Disember 2020. Kes memulakan penerbangan dari Libreville, Gabon telah singgah di beberapa negara di benua Afrika termasuk Dubai, UAE sebelum meneruskan penerbangan dan tiba di KLIA pada 4 Disember 2020. Kemudian meneruskan perjalanan ke Kuching pada hari yang sama. Ujian RT-PCR didapati positif pada 6 Disember 2020. Sementara itu, satu kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Berkongsi kepakaran bersama-sama. Itu tujuan dan matlamat Pusat Kemahiran Teknikal Vocational Kejuruteraan dan Teknologi TVET dengan pihak industri bagi mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Untuk itu, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Kolej Vocational Matang dan pihak industri telah menandatangani memorandum persefahaman untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational. Menteri Muda Perdagangan dan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana Datuk Mohammad Narudin Majais berkata, kerajaan memberi tumpuan seimbang dalam pembangunan modal insan yang tidak hanya fokus kepada akademik. Ia turut memberi penekanan kepada pembangunan tenaga mahir dalam bidang teknikal dan vocational. Senario seperti ini sudah berbeza kerana pada hari ini kerajaan memberi tumpuan kepada pelajar untuk belajar bukan sahaja mengejar kecemerlangan dalam bidang akademik tetapi juga dalam menguasai bidang kemahiran teknikal dan vocational di mana mereka ini akan belajar. Teks ucapannya dibacakan Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut, Dr. Hazlan Hibni ketika mewakili Narudin menyaksikan majlis MOU itu di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada Isnin. Dalam pada itu, sokongan pihak industri akan memastikan kejayaan agenda pemerkasaan TVET dan manfaatnya pasti akan turut dirasai oleh negeri Sarawak ke arah sebuah negeri perindustrian bertaraf dunia. Semua program yang diajar di Kolej Vocational Matang itu telah diiktirafkan oleh MQA dan MPOT. Beri tepukan kepada warga pendidik Kolej Vocational Matang. Sabah dan tahniah kepada semua pihak. Kerana dengan adanya pengiktirafan penuh ini daripada MQA dan MPOT inilah dikatakan Malaysian Board of Technologies telah mengiktirafkan oleh program-program bagi khidmat nasihat dari segi teknikal dan sebagainya. Selain daripada kita offer kalau ada student sidaknyakah yang lepasannya nak mengadakan sama ada latihan praktikal ataupun mungkin kalau ada peluang pekerjaan kita boleh try to promote to the industry. Beberapa pendekatan tertentu telah diambil sebagai langkah bagi menyelesaikan masalah setinggan di Sarawak. Ia bagi merealisasikan misi sifar setinggan di Sarawak menjelang tahun 2025. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lim Talib Salih berkata, antaranya ialah memperuntukkan unit rumah kosong bagi program perumahan rakyat dan minimum 20% unit rumah dimiliki baharu. Pertama dari segi pendekatan di mana memperuntukkan unit-unit rumah kosong, that is stok rumah sedia ada bagi program perumahan rakyat PPR, sewa dan rancangan perumahan rakyat RPR pada setinggan yang memohon serta yang menepati kriteria tertentu. Kedua ialah memperuntukkan minimum 20% unit rumah PPR dimiliki baharu yang dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia KPKT pada setinggan yang memohon dan menepati kriteria. Dan ketiganya ialah memperuntukkan minimum 20% unit-unit rumah spektra permata yang dibangunkan di atas tanah HDC, Housing Development Corporation, kepada setinggan yang memohon dan menepati kriteria ini.
Beliau yang juga timbalan pengerusi jawatan kuasa setinggan negeri Sarawak mendedahkan masalah setinggan ini telah wujud di Bandar Kuching, Miri, Bintulu dan Sibu, manakala bagi bandar kecil pula termasuk di Sarike, Bintangor, Betong dan Kapit. Kita sudah mengenal pasti tiap-tiap kawasan sama ada di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu yang ditekankan atau dibetung seperti program SPS SPK, skim pembangunan pembesaran kampung dan skim pendapatan semula. This part of the program untuk mengurangkan setinggan-setinggan ini. Jadi dan dalam skim ini kita kerajaan negeri akan menyediakan infrastruktur yang komplit, seperti jalan raya diturap dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan seminar kejuruteraan produk perkayuan di Kuching. Dalam membangunkan industri produk kayu yang tereka bentuk, Sarawak perlu jalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi serta agensi penyelidikan dan pemain industri lain. Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, pasaran dunia bagi produk kayu tereka bentuk secara amnya bernilai lebih RM168.02 bilion menjelang tahun 2022. Dan ini memberi petanda baik kepada Sarawak kerana mempunyai projek hutan ditanam dalam membangunkan dan meneroka prospek sedemikian. Dalam menetapkan sasaran, katanya, negeri itu telah menetapkan sasaran nilai ekspor kayu dan produk kayu sebanyak RM8 bilion dalam aspirasinya untuk menjadi negeri maju menjelang 2030 dan ini menuntut pemain industri untuk menyahut cabaran dan terus meneroka pembangunan produk kayu. Inilah satu-satunya cabaran untuk kita semua. Jadi in tandem with the government aspiration to become a developed state by the year 2030. We have set a target of 8 billion export value of timber product. So that is to me, is very tall order. But nevertheless, at least we have set a target by which each and every one of us has a role to play to ensure that we can achieve that target. Len Talif Saleh berkata demikian pada ucapan semasa merasmikan seminar mengenai produk kayu tereka bentuk 2020 di sini. Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM152.5 juta kepada Kerajaan Sarawak bagi program skim pinjaman rumah panjang. Sehingga kini sebanyak 8,915 pintu rumah panjang telah dibina dan dibaik pulih. Menurut Timbalan Menteri Kewangan II Muhammad Shahar Abdullah, pada 2020, Kementerian Kewangan telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM10 juta kepada kerajaan negeri bagi tujuan membantu membiayai program tersebut. Sebarang keperluan pada masa hadapan untuk meningkatkan peruntukan yang disediakan kepada program skim pinjaman rumah panjang Sarawak adalah bergantung kepada kemampuan dan kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan. Katanya lagi, Kerajaan Persekutuan menyambut baik sekiranya Kerajaan Sarawak turut sama membantu menyumbangkan dana bagi program skim pinjaman tersebut. Memandangkan ia merupakan salah satu projek infrastruktur dan pembangunan sosioekonomi yang memberi manfaat secara langsung kepada penduduk negeri Sarawak. Bertemu kembali, rumah Maxwell di Jalan Oyak, Sibu melakar sejarahnya tersendiri apabila menjadi rumah panjang pertama di Sarawak menganjurkan pertandingan e-sports Mobile Legends. Lazimnya ia diadakan di pusat bandar, namun berbeza pada kali ini ia diadakan di rumah panjang 22 pintu kaum Iban yang berjaya menarik penyertaan menggalakkan dari lebih 30 pasukan. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata pemilihan rumah panjang sebagai lokasi pertandingan adalah untuk memberi peluang kepada pemain yang terdiri daripada golongan belia pelbagai kaum. Antara lain dijadikan platform untuk mencari bakat-bakat baru bagi mewakili Sarawak ke Sukan Malaysia SUKMA 2021 dalam acara e-sports. Berikutan sambutan menggalakkan dari kalangan peserta di kawasan itu, rumah Maxwell akan dilengkapi dengan jalur lebar bagi membolehkan belia di rumah tersebut mengambil bahagian dalam pertandingan akan datang. Dengan ini sebab dia mendapat sambutan yang begitu hebat. Jika diperhatikan melalui upload kita dalam Facebook, viewers untuk pertandingan hari ini adalah seramai 28,000. Jadi ia merupakan suatu pertandingan yang amat diminati oleh para belia.
Sebab itu tadi telah dicadangkan supaya selepas ini mereka akan ke Dun Murun dan juga ke Dun Baleh, dan saya mencadangkan supaya Dun Bukit Goram dimasukkan dalam siri jelajah mereka menganjurkan pertandingan ini di zon tengah. Langkah Kerajaan Sarawak memperkenalkan gas petroleum cecair jenamanya sendiri, Petros memperlihatkan Sarawak kini bersedia untuk terlibat secara langsung dalam penerokaan industri minyak dan gas di negeri ini. Ia termasuk menghasilkan dan mengeluarkan produk sendiri yang sekaligus akan menjana pendapatan tambahan kepada Sarawak. Mengulas perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman berkata, ia merupakan langkah pertama untuk kejayaan yang lebih besar dalam usaha membekalkan LPG kepada rakyat. Sementara itu, Adun Serembu, Miro Simuh menyatakan pendapatnya bahawa dalam jangka panjang, Petros akan menjadi pemain utama industri minyak dan gas. Miro yang memetik Ketua Menteri berkata LPG Petros akan membawa pendapatan tambahan kepada negeri, terutamanya terdapat subsidi 50% daripada Kerajaan Persekutuan. LPG Sarawak milik Petros telah dilancarkan pada 2 Disember lalu oleh Abang Johari. Gas silinder seberat 14 kg itu akan dibekalkan di Kuching dan Samarahan tahun hadapan sebelum dibekalkan ke seluruh negeri pada 2022. Produk kraft tangan buatan masyarakat luar bandar mempunyai potensi untuk dipasarkan dan juga dilihat mampu menembusi pasaran antarabangsa. Ini sekaligus membantu bagi menambahkan hasil pendapatan harian rakyat. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri dan Undang-Undang dan Adat Bumiputera Sarawak, Datuk John C.K. Tayai berkata, pusat menjual dan mengumpul hasil kraft tangan bakal ditubuhkan di daerah Tatau. Tambahnya lagi, pusat tersebut akan ditubuhkan dengan melaksanakan kerja baik pulih bangunan lama di pejabat daerah Tatau. Pusat itu nanti boleh dijadikan tempat bagi memperagakan kraft tangan yang dihasilkan rakyat seperti tikar, bakul, sumpit dan lain-lain. Kita baru si rumah KTC kena digunakan silap pejabat daerah, lalu nyak kada renovate. Kendul bala kita yang agak sitik senta kraft kendul bala kita ke bawut kita 60 kakus tu. Ngambil kendul kita anjung barang kita dia, kita ngasuh orang mesti jaga sampai ke awak kurang beli nemu giga nama utai guna sedak dia. Jadi nyak sitik cara aku kan nolong mantuk bala kita itu tadi udah kita bisi produk kita rimpu. Lebih lagi bakal utai kena gagak sekedar bala kita kelandia kena jari bergagak ketika yang bergagak nama-nama bawa kabakul kau semua utai punya. Jadi bakal saya nak kepunan pandai-pandai pernah kepunan dalam baju-baju saya nak kepunan gambar saya nak. Beliau berharap penggiat kraft bijak menggunakan peluang dan platform atas talian untuk mempromosikan produk mereka di pasaran. Penggunaan telefon pintar juga disifatkan membantu dalam pemasaran produk kraft tangan secara digital. Mereka kena jaga kurus semangat kujaku kita kita mesti berunding nak secara dagang secara komersial bagai-bagai. Jadi ngagai kita keminat berkraft. Tahu ke kraft tangan tadi. Kraft tangan macam-macam kraft. Aku minta bala kita itu tadi mesti register. Mesti register dari ngau Sarawak Craft Council. Tahu kanggo Malaysia Craft Council. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam Kraft Kreatif bersempena program Agricop Siri 7 pada Sabtu. Salah seorang peserta dalam program tersebut, Limah Abud berkata, menerusi kursus itu beliau lebih mendalami ilmu membuat kain buri dan berjaya menghasilkan sekaligus menjual 10 helai kain buri. Aku Puan Limah Nabud, hari rumah ada kakus. Ngadi aku ke kumpulan keterubah. Diajar yang berbahagia datin melia. Belajar ngagak kain buri. Lalu dia tahu aku dah nemu ngagak Kediri. Dalam tempoh hari mula kami belajar subak sampai dia tahu aku dah nyua 10 itik kain boria. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan bersama kami di saluran Astro 122. Saya Zoniza Awang. Dan saya Karizari Afindi. Baiklah, seperti mana kita tahu, kes rabies di Sarawak meningkat dan sekiranya terkena gigitan, hendaklah segera mencuci permukaan luka menggunakan sabun dan air yang bersih selama 15 minit dan terus pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Baiklah, selamat hormat dan selamat malam.